Okey, Datuk Seri Yang Di-Pertua, soalan nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Buras dan Tuan Yang Pertua. Izinkan saya menjawab soalan ahli Yang Berhormat dari Buras dan Batu Sapi secara bersekali yang masing-masing dijadualkan pada 9 Mac dan 7 April 2016. Ya, sila Ini Yang kerana perkara yang dibangkitkan adalah berkaitan antara satu sama yang lain, iaitu mengenai kesan penurunan harga minyak mentah dunia dan bahan bakar bagi pencernaan elektrik seperti petroleum, gas dan arang batu ke atas tarif elektrik. Untuk makluman Yang Berhormat, penentuan tarif elektrik di Semenanjung adalah dibuat berdasarkan kerangka Incentive Based Regulation (IBR) dengan izin yang terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu komponen tarif asas basic tarif dengan izin dan komponen imbalance pass-through ICPT dengan izin. Tarif asas mengambil kira harga asas bahan api utama bagi gas berpipe, arang batu dan gas asli secair. Tarif asas juga mengambil kira kos operasi dan pembangunan pihak utility termasuk Return on Regulated Asset Base RORB dengan izin dan ditetapkan oleh kerajaan untuk tempoh 4 tahun bermula pada 1 hari bulan Januari 2014 hingga pada 31 Disember 2017. Manakala mekanisme ICPT merupakan mekanisme yang mengambil kira kos sebenar bahan api dan kos sebenar penjanaan, di mana sebarang pengurangan atau peningkatan kos akan dilepaskan kepada pengguna melalui simakan setiap 6 bulan. Kedua-dua komponen tarif inilah yang menentukan jumlah sebenar bil yang perlu dibayar oleh pengguna elektrik kepada tenaga nasional berhad. Memandangkan kerajaan telah menetapkan kadar tarif asas iaitu 38.53 sen kilowatt jam sehingga 31 Desember 2017. Sebarang simakan semula yang dibuat terhadap tarif elektrik hingga tarif tersebut adalah hanya untuk menyelaraskan kos bahan api dan kos penjanaan bekalan elektrik. Pada ketika ini, sungguh pun harga bahan api seperti minyak mentah, arang batu dan gas di pasaran dunia turun, ia tidak dapat diterjemahkan kepada kadar tarif yang lebih rendah kerana faktor pertukaran nilai mata wang asing forex dengan izin, di mana kemerosotan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat adalah begitu ketara menyebabkan harga bahan api dalam nilai ringgit adalah tinggi. Namun begitu, kerajaan sedar akan kos sara hidup yang semakin meningkat dan kesejahteraan hidup rakyat. Oleh itu, kerajaan telah menggunakan penjimatan daripada hasil perjanjian pembelian tenaga ataupun PPA dengan izin untuk memberi rebate sebanyak 2 kali seperti berikut. Rebate sebanyak 2.25 sen kilowatt jam bagi tempoh 1 Mac 2015 hingga 31 Desember 2015 dan rebate sebanyak 1.52 sen kilowatt jam tempoh 1 Januari 2016 sehingga Jun tahun ini. Untuk negeri Sabah, rebate adalah 1.2 sen bagi kedua-dua tempoh tersebut. Melalui pemberian rebate ini, semua pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kW jam sebulan serta semua pengguna komersial dan industri telah dikenakan kadar tarif elektrik yang lebih rendah bagi setiap kilowatt jam yang digunakan. Oleh itu, Kenyataan Yang Berhormat beruas bahawa tarif elektrik Semenanjung tidak turun walaupun minyak telah turun adalah sebenarnya tidak tepat kerana rebate telah diberi dalam bentuk tersebut. Kerajaan telah merangka satu mekanisme yang telus bagi menyelaraskan sebarang perubahan dalam kos pembekalan elektrik bagi memastikan pengguna elektrik membayar pada kos sebenar. Melalui pendekatan ini, kerajaan dapat memastikan kemampanan industri bekalan elektrik dan pada masa yang sama dapat memastikan pengguna mendapat bekalan elektrik
yang tersedia dan berdaya harap. Terima kasih. Yang Muhammad Bruas. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Apabila harga minyak melambung naik melebihi USD 100 satu barrel untuk berturut-turut lebih kurang 4 tahun, TNB telah naikkan tarif lebih kurang lebih daripada 40%. Dan dari jawapan kita tidak nampak penurunan 40% apabila harga petroleum turun ke bawah USD 30. Yang masalahnya ialah harga barang naik, rakyat menanggung. Harga barang turun, rakyat tidak menikmati. Soalan tambahan saya ialah sejauh manakah pembelian IPP ataupun penjana kuasa elektrik bebas yang membekalkan sebahagian besar daripada elektrik kepada TNB dengan harga yang tinggi oleh 1MDB menjejaskan kebolehan pihak kerajaan menurunkan harga tarif elektrik ini, kerana dengan kos yang tinggi, dengan pembelian tinggi, terpaksa menanggung perbelanjaan ataupun kos faedah bank dan lain-lain perbelanjaan. Adakah ini satu daripada sebab utama kenapa tarif elektrik tidak dapat diturunkan? Datuk Yang Pertua, Yang Muhammad Bruas, apa yang dikatakan itu tidak kena mengena dengan kadar tarif yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pembelian aset-aset tenaga 1MDB itu oleh pihak pembeli tiada impak sama sekali daripada kiraan tarif, kerana tarif yang dikenakan bagi jumlah aset ataupun penjana tenaga yang dimiliki oleh 1MDB itu tarifnya telah ditentukan dalam PPA yang sedia ada dan tidak ada simakan apa-apa kepada tarif kepada aset-aset tersebut. So sama sekali tidak ada impact sama sekali. Untuk yang bahagian kedua tadi, pada 5-6 tahun dahulu katakan bahawa ini kerana meningkat harga minyak di peringkat global, maka tarif pun disemak selaras dengan cost input ya. Pada masa itu kita belum melaksana lagi apa kita katakan tadi incentive based regulation. Incentive based regulation ini ada yang sistem penentuan tarif yang digunakan di peringkat antarabangsa, di mana berpatutan tarif itu mestilah berpatutan kepada cost dan bahan-bahan input dan also return to investment untuk aset-aset. Dan kiraan ini dibuat secara terbuka supaya tarif yang dikenakan adalah sebenarnya reflective of cost dengan izin, reflective of returns yang wajar, dan pada masa yang sama reflective of efficiency yang dicapai oleh pihak penjana. Jadi pada zaman sekarang ini penentuan tarif lebih terbuka untuk discrutinize, dan dia adalah sebenarnya prinsip-prinsip yang digunakan di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Dapat penjelasan Dr. Sri Tak boleh, Yang Muhammad. mengenai TPA tadi, Tak boleh. tarif. Yang Muhammad Johor Bahru. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya nak bertanya dengan Menteri. Saya dengar tadi bahawa 2 kali ribat yang telah diberikan kepada pengguna elektrik. Berapakah jumlah dalam tahun 2015, berapakah jumlah keseluruhannya ribat yang disampaikan kepada pengguna? Adakah ini satu jumlah yang besar? Dan kalau tak diberikan ribat, bukankah ini menjadi pulangan kepada pihak TNB? Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Johor Bahru. Itulah saya katakan tadi bahawa kerajaan begitu prihatin sekali untuk menangani impact cost, walaupun tarif telah ditentukan untuk 4 tahun.
38,53 average tarif, dan itu telah mengambil kos-kos tertentu. Namun berasas kepada penurunan sebahagian cost of inputs itu, walaupun tidak begitu ketara untuk impact kepada tarif, karena exchange rate pada masa kita menentukan tarif untuk 4 tahun itu adalah 3,1. Dan sekarang di peringkat 4 ya. Jadi cost untuk arang walaupun menurun, dan cost untuk LNG walaupun menurun, tapi bila diterjemahkan dengan forex maka minimal actually reduction. Untuk period yang 2 kali itu sebenarnya kita telah menggunakan melalui ICPT savings kita, satu daripada PPA dan satu daripada PPA, artinya pada masa kita menyemak perjanjian PPA dengan para penjana-penjana tenaga. Pada Mac sampai Jun 2015, kerajaan telah menggunakan, pada masa itu kita memberi rebate 2,25 sen 1 kilowatt hour, kita telah menggunakan 726,99 juta. Bagi tahun lalu, Julai sampai Desember, adalah 1 bilion 85,67 ringgit untuk memberi 2,25 rebate sekali lagi. Dan bagi tahun Januari ini sampai kepada tahun Jun, kita telah menggunakan 763,03 juta untuk rebate. So it is not true to say that we have not adjusted with respect dengan price di peringkat dunia. Walaupun 38,53 ke kilowatt hour purata kadar tarif, tapi kita telah memberi dalam bentuk rebate kepada pengguna. Terima kasih. Mohon soalan tambahan Tuan Dipertua. Ya, Jasin. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Tarif tenaga elektrik ini ditentukan dan dikawal selia oleh kerajaan di bawah framework IBR bagi memastikan bukan saja kemampuan rakyat, tetapi kita nak tengok tarif ini dapat menjana pembangunan ekonomi negara, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan kemampanan industri tenaga elektrik. Apa yang terjadi pada ketika ini Tuan Dipertua, dalam setiap bil elektrik semua pengguna dikenakan charge sebanyak 1.6% untuk kumpulan wang tenaga yang tidak boleh diperbaharui ataupun SEDA. Jadi wang ini telah dikolek ataupun telah dipungut sejak tahun 2012 sehingga sekarang dan diserahkan kepada Sustainable Energy Development ataupun SEDA. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, setakat ini sehingga tahun berakhir 2015, berapakah jumlah yang telah dipungut daripada pengguna yang telah diserahkan kepada SEDA? Dan apakah sebenarnya tujuan SEDA menggunakan duit ini? Dan kita nak tengok apa projek yang telah dibuat dan apakah penerangan yang telah dibuat oleh kepada pengguna supaya pengguna dapat mengetahui manfaat yang mereka akan dapati, bukan sahaja kepada pengguna, bahkan kepada rakyat. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Jasin. Sebenarnya 1,6% itu yang diambil daripada pengguna untuk tujuan tabung tenaga dibaharui lah dikenakan hanya bagi mereka yang bilnya 300 kilowatt ya sebulan. Jadi bagi mereka yang di bawah itu dia tidak dikenakan seberang kutipan 1,6% tersebut. Bagi menjawab soalan tadi, nanti saya akan bakal secara bertulis dari segi jumlah keseluruhan karena dia berubah daripada setiap 6 bulan ya. Tertaluk berapa lama ini TNB serahkan wang tersebut kepada pihak SEDA. Kadang-kadang dia simpan beberapa bulan sebelum dia beri kepada pihak SEDA. Tapi saya boleh katakan bahwa dari pergi jumlah wang tersebut telah digunakan untuk membiayai, mempromosikan tenaga boleh dibaharui supaya
sektor tenaga menyumbangkan secara direct kalau ada pengurangan pengeluaran karbon. Okay? Jadi itu sektor tenaga sambil juga memastikan supaya sustainability di dalam sektor tenaga ini dapat dibina, dan pada masa yang sama memastikan energy mix itu tidak kurang daripada tujuan kita. Kalau ASEAN target ada 23% menjelang 2030. Okey, dan setakat ini kalau hydro itu dimasukkan sebagai renewable, kita dalam kadar 14%. Okey, kalau hydro itu dimasukkan juga sebagai renewable. Baik, tujuannya adalah untuk memupuk investment pelaburan dalam sektor renewable seperti biomass sisa, pepajal, biogas, hidro kecil, solar dan geothermal. Dan setakat ini untuk makluman adik-adik yang berhormat, pagi tahun ini jumlah megawatt yang telah diluluskan adalah kira-kira 1.000 megawatt, 985 telah digunakan untuk setakat tahun ini, dan yang sudah sudah delivered, sudah energized adalah 332,76 ataupun 333 megawatt. Dan disinilah uang yang telah digunakan untuk tujuan tersebut. Untuk makluman Dewan, menjelang tahun 2020 matlamat adalah supaya 2.000 megawatt boleh dijana daripada tabung ini untuk tujuan pembinaan dan pengembangan energi yang boleh dibaharui ataupun renewable. Maklumat yang lebih terperinci nanti saya bakal kepada ahli yang berhormat. Terima kasih.